paling besar ialah apabila work from home ini berlaku, how do you manage their productivity? Bagaimanakah kita boleh mengawal produktiviti mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Hassan, your change consultant. Pada hari ini kita telah memasuki minggu kedua kepada CMCO atau PKP yang kedua yang telah berlanjutan hingga hari ini, tuan-tuan sekalian. Apakah 5 cabaran yang paling besar pegawai-pegawai sumber manusia atau HR professionals di organisasi atau jabatan-jabatan yang kita bekerja? Tuan-tuan sekalian, pertama sekali ialah tugas paling besar kita ialah mempersiapkan minda staf kita, sebab mungkin mereka tidak tahu atau tidak biasa dengan norma-norma baru ini. Mungkin work from home bukan sahaja kepada mereka, kepada tuan-tuan dan kepada saya sendiri pun adalah merupakan satu fenomena yang baru, tuan-tuan sekalian. Jadi hendaklah kita biasakan mereka dengan mungkin ada taklimat tertentu, mungkin ada diberikan SOP yang sesuai kepada mereka agar mereka tidak rasa takut, tidak rasa gusar dengan suasana yang mendatang ini. Dan yang lebih penting ialah kita harus memberitahu mereka bahawa ini akan berpanjangan. Itu yang pertama, tuan-tuan, mempersediakan minda mereka. Yang kedua ialah, tuan-tuan sekalian, staf kita mungkin mempunyai reaksi yang berbeza-beza terhadap lockdown ini, terhadap work from home ini. Dalam menghadapi krisis yang demikian, mungkin negara-negara lain seperti Jepun, mereka menghadapi krisis seperti gempa bumi. Tapi di Malaysia kita sudah ada krisis seperti banjir besar. Kita sudah ada suasana ribut. Tapi ini sebenarnya ialah satu suasana yang mungkin makan masa seminggu atau sebulan. Itu sahaja yang paling besar. Tetapi keadaan pandemik ini adalah sesuatu yang berbentuk yang lama sekali. Jadi bagaimanakah reaksi yang mereka tunjuk tentang krisis ini? Jadi tuan-tuan, mereka perlu bimbingan, mereka perlu diberi teguran, tunjuk ajaran. Kalau perlu, kita perlu memberi khidmat profesional kepada mereka kerana mungkin mereka itu, staf kita ini berbeza-beza. Ada yang tinggal sendiri, ada yang mungkin baru bercerai dengan isteri mereka, mungkin ada yang anak ramai. Jadi mereka ini akan menghadapi krisis ini secara berbeza-beza dan tidak ada seorang yang sama dengan yang lain. Itu yang kedua, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga ialah, soalan yang paling besar ialah apabila work from home ini berlaku, timbul satu persoalan yang paling besar. How do you manage their productivity? Bagaimanakah kita boleh mengawal produktiviti mereka? Ataupun dalam bahasa kita, productivity ini maksudnya prestasi mereka. Jadi mungkin kita terpaksa meletakkan KPI, target-target yang jelas yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Dan soalan seterusnya ialah bagaimanakah kita memimpin mereka dalam mengawal produktiviti ini atau hasil kerja yang mereka lakukan ini. Bukan hasil kerja sahaja, tapi hasil kerja yang berkualiti. Dan mungkin ini adalah merupakan isu yang sangat sensitif yang mereka hadapi kerana mereka mungkin merasakan mereka telah diadili dengan tidak adil atau mereka telah dikira sebagai tidak membuat kerja dengan elok dan sebagainya. Itu yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Isu yang keempat ialah bagaimana kita melatih mereka sekiranya mereka memerlukan untuk ada satu kemahiran yang baru. Ya, sekarang isunya isu latihan tentang skill-skill yang baru untuk menangani keadaan krisis ini atau pandemik ini. Jadi mungkin ada di antara mereka itu berbeza-beza dalam menerima latihan-latihan yang diberikan oleh kita. Yang mungkin latihan-latihan ini diberikan kepada mereka itu oleh hanya kita sendiri atau seorang pengurus yang lain, tidak semestinya merupakan jurulatih yang profesional. Katalah kita nak melatih mereka satu kemahiran baru tentang membuat panggilan kepada klien. Ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif sekali. Kerana yang paling susah sekali ialah membuat panggilan kepada klien yang tidak dikenali. Dalam bahasa Inggerisnya, cold call, mereka yang tidak dikenali. Soalannya, bagaimanakah kita membuat calling ini kepada klien yang tidak kenal secara efektif? Ini merupakan cabaran
yang keempat, tuan-tuan sekalian. Yang terakhir sekali ialah bagaimanakah kita memberi empati. Dalam suasana krisis ini adalah penting sekiranya berlaku kesilapfahaman. Kita sebagai Human Resource Manager, kita sebagai ketua sumber manusia menunjukkan perasaan empati. Kalau simpati sahaja tidak cukup. Empati ini boleh kita artikan sebagai memahami keadaan dia melalui kita berada dalam keadaan dia. Jadi maknanya seorang itu berbeza. A berbeza dengan B kerana B, mak dia baru meninggal dunia 2 bulan yang lepas dan dia work from home dalam suasana yang dia tidak biasa. Selalunya dia pergi ke pejabat. Jadi bos atau kita sebagai ketua bahagian sumber manusia mestilah memberi kelonggaran-kelonggaran yang tertentu yang sesuai kepadanya. Tuan-tuan sekalian, saya telah bercakap tentang 5 cabaran besar kita sebagai pegawai sumber manusia atau HR professionals. Bagaimanakah kita boleh memastikan work from home atau bekerja dalam suasana pandemik ini berkesan sehingga kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.